إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم الفاتحة. إنك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. Seperti firman Allah Ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat ayat 96. Artinya bermula Allah Ta'ala jua
yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga dengan curahan rahmatnya dan juga kasih sayangnya, dapat lagi kita meneruskan pengajian mingguan kuliah doa pada kali ini. Jadi kalau tengok dalam yang lain daripada Darul Hadis kan, bahawa hari ini kena giliran kitab Al-Fathul Mubin fi bayani tauhidil arifin. Jadi kita baca kitab Al-Fathul Mubin, yaitu pada muka surat 4, 2 baris daripada bawah. Baik. Yaitu katanya seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Baik, tuan-tuan puan-puan, para pencinta ilmu sekalian, jangan lupa asal perbicaraan dan juga perbincangan kita, yaitu dalam kita membicarakan dan juga membincangkan bagaimanakah cara kita nak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada af'al, dan bagaimanakah cara kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada af'al. Af'al di sini dengan makna pada segala apa yang berlaku di dalam alam ini, yang terjadi di dalam alam ini, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada perbuatan itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat, kan, maka semuanya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau begitu dia bagi tahu dah kepada kita bagaimanakah cara kita nak mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al. Caranya iaitu kita lihat dengan mata kepala dan pandang dengan mata hati bahawa sekalian perbuatan yang berlaku di dalam alam ini adalah terbit daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaifiahnya, caranya untuk kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada af'al. Baik, kalau begitu cara begini ni adakah berpaksikan ataupun berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tuan-tuan kena ingat bahawa banyak kali dah kita menyebut perjalanan ulama sufi ataupun mazhab ulama sufi, perjalanan mereka, mazhab mereka adalah terikat dengan dalil Al-Quran dan juga dalil Sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Junaid Al-Baghdadi dalam perkataannya, tariqatuna hazihi muqayyadatun bi usulil kitab was sunnati. Ada juga riwayat menyebut mazhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab was sunnati. Tersebut jalanan kami ini terikat dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis.
mazhab kami ini juga terikat dengan nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lalu takutlah orang kata, lagu mana kita nak mengkawaitkan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan af'al ini? Tak ada dalilnya. Tak boleh, tapi ada dalil. Lalu disebut di sini seperti firman Allah Taala. Itu. Ini dalil bagi cara kita nak mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada af'al. Iaitu disebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Habis itu kan dalam surah As-Saffat ayat 96. Artinya arti firman Allah Subhanahu wa taala itu disebut bermula Allah Taala jua yang menjadikan kamu. Nah, dan barang yang kamu perbuat. Waktu tengok ayat itu jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu. Hai, kita nak main sikit kan, disebut wallahu mubtada. Mana khabarnya? Khalaqakum. Jumlah dia jadi khabar kan. Tapi wallah tu isim. Manakala khalaqakum dia bagi jumlah fi'liyah. Jadi mubtada dengan khabar kena muafakat. Maksudnya kalau mubtada itu mula dengan isim, khabarnya pun dengan isim kan. Di sini mubtadanya isim, khabarnya fi'il. Jadi tamutabaqah antara mubtada dengan khabar. Baik, bila tamutabaqah maka kita kena ta'wil. Jadi wallahu khalaqakum dengan makna wallahu khaliqukum. Sebab nak bagi mutabaqah antara mubtada dengan khabar. Jadi kita kena ta'wil. Khalaqakum dengan mana? Khaliqukum dengan isim. Baru mutabaqah. Baik, bila mutabaqah di situ maka jadi apa? Dua-dua isim ma'rifah. Wallahu isim ma'rifah, khaliqukum pun isim ma'rifah. Maka tabi kaidah ma'rifatul tarafain tufidul hasra. Ma'rifah dua tepi, jadi mubtada dan khabar, maka itu memberi faedah hasar. Hasar itulah kita terjemah bermula Allah jua. Itu punca terjemah hasar tu. Bermula Allah Ta'ala jua yang menjadikan kamu. Itu kita ta'wil daripada khalaqakum kepada khaliqukum. Faham tak? Ini kawaid. Dia bagi kaedah untuk kita nak tahu pasal apa terjemah gitu. Sepatutnya kena terjemah ini. Dan Allah Ta'ala itu telah menjadi ia akan kamu. Itu kalau ikut terjemah khalaqakum, telah menjadi ia akan kamu. Tapi kita tidak terjemah gitu.
Bahkan kita terjemah yang menjadikan kamu. Itu kaedah bagi untuk memahami. Bila kita faham kaedah tu, baru kita faham makna. Nak bawa faham makna. Baik, satu. Bila kita dah faham dah di situ, yang kedua, kita tengok pula dia sebut Allah Ta'ala jualah yang menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Di situ wa ma ta'malun. Boleh juga kita terjemah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Pun boleh kita terjemah gitu. Sebab apa kita terjemah dan perbuatan kamu? Ini hak kita buat tu Allah Ta'ala yang buat. Sebab apa? Sebab pada kata wa ma ta'malun itu dipanggil masdariyah. Jadi masdariyah. Bila masdariyah, dia kena ta'wil kepada masdar. Wa ma ta'malun, masdar bagi ta'malun ialah amalah. Faham perkataan ta'malun daripada perkataan ta'malu, ta'malani, ta'maluna. Faham tu? Perkataan ta'malu dia daripada perkataan amalah, ya'malu amalan. Jadi masdarnya amalan. Jadi bila kita ta'wil kepada masdar, maka dia jadi wallahu khaliqukum wa amalakum. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Jelas. Di situ kita nampak dah. Apa yang kita buat ni hakikatnya Allah Ta'ala yang buat. Jadi yang berbuat tu banyak ke satu? Satu lah. Siapa dia? Allah Ta'ala juga lah yang berbuat. Kita bukan kita berbuat. Jadi bila satu, di situlah dipanggil tauhid af'al. Di situlah bagi tauhid af'al, mengesahkan segala perbuatan dengan makna segala perbuatan yang berlaku di dalam alam ini, yang berbuat semua perbuatan itu saya satu ya, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak? Itu. Inilah konsep untuk kita nak memahami tauhidul af'al, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala perbuatan dengan makna segala perbuatan yang terjadi dan juga yang berlaku di dalam alam ini sekaliannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diri kepada hakikat tauhid. Faham tak? Itu kita ada apa? Kita tak ada apa lah. Kita tengok sini. Lepas tu bila kita pergi kepada syariat balik, dari syariat kita ada juga ada apa? Ada usaha dan juga ikhtiar. Itu dia pilih kepada syariat. Ada pada kita usaha dan juga ikhtiar. Tapi bila kita pilih kepada hakikat, kita tak ada apa. Usaha kita pun tak ada, ikhtiar kita pun tak ada. Bila usaha kita tak ada, ikhtiar kita tak ada, maka kita tidak ada apa-apa perbuatan. Itu hakikat. Bila kita tilik kepada syariat, kita ada usaha dan juga ada ikhtiar. Tapi usaha kita dan ikhtiar kita sama sekali tidak memberi bekas, tak memberi kesan apa-apa pun. Lepas tu bila pergi hakikat balik, kalau gitu tak ada apa, tak ada apa.
Sebab kalau ada pun tak beri bekas apa, tak ada apa lagi tu. Contoh nak bagi faham gitu. Kalau kita buat bagi faham mudahnya, contohnya kita kata apa? Kita ini ada pangkat. Pangkatlah bagi pangkat di sisi kerajaan. Kerajaan bagi pangkat pada kita. Pada dengan pangkat tadi boleh tak kita lawan dia? Lawan kerajaan balik? Tak boleh, sebab pangkat kita dia yang bagi. Jadi bagi ada pangkat, ada saja, tak boleh buat apa. Faham tak? Tak boleh buat apa, pangkat kita tak boleh buat apa. Sebab pangkat kita pun dia yang bagi, kerajaan yang bagi, kan? Jadi pangkat kita terbatas. Terbatas, orang panggil terhad. Kita nak lawan dia, tak boleh. Aku ada pangkat, aku boleh lawan. Betul ada pangkat, tapi pangkat kita siapa yang bagi? Dia yang bagi. Baik boleh dalam, tak boleh lawan. Terhad dan juga terbatas. Oh, kalau gitu ada pangkat, tak ada pangkat, sama je hakikatnya. Tak ada boleh lawan apa. Sebab itulah, ingat, kita bagi pangkat datuk ke, datin ke, tuan ke, puan ke, sebenarnya bukan ada apa pun, kan? Tak ada apa pun, nama saja, ya. Tak usah duk berasa lebih lah, tak usah duk berasa bangga lah, sebab bila kita tilik kepada hakikat, kita tak ada apa-apa pun. Baik. Di situ barulah timbul sifat ubudiyah, barulah timbul sifat kehambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tidak merasa kita lebih, kan? Di situ nampak hakikat tauhid di situ. Baik. Jadi jelas kalau kita baca balik di dalam perkara yang lepas ataupun kenyataan yang lepas, bila disebutkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu dia buat sama ada perbuatan mubasyarah atau perbuatan tawallud. Di situ maka bagaimana kita nak memahami pula perbuatan-perbuatan tersebut melalui ayat ini? Baik, saya dah ajar dah, kita dah ajar dah dulu dalam aqaid at-tauhid, cuma kita peringatkan balik. Jadi wallahu khalaqakum, di situ kita boleh tulis itu khalaqakum itu isyarat kepada perbuatan, itu isyarat kepada 3 perbuatan. Pertama dia panggil perbuatan idhtirari, yang kedua perbuatan mubasyarah, dan yang ketiga perbuatan tawallud. Itu kata khalaqakum tu. Itu isyarat kepada 3 perbuatan. Yang pertama dia panggil perbuatan idhtirari. Perbuatan idhtirari ini dia panggil perbuatan yang bukan ikhtiar kita, bukan pilihan kita, bukan usaha kita. Contoh, ada guru kita ada buat contoh itu seperti jatuh pokoknya. Jatuh pokoknya itu bukan usaha, bukan ikhtiar. Sebab tu bila kita tanya kepada orang naik pokoknya, tukang naik pokoknya, mau dah jatuh? Aku tak mau jatuh, tapi jatuh juga. Itu namanya idhtirari. Idhtirari. Baik, itu perbuatan siapa? Allah. Itu perbuatan Tuhan. Baik. Yang keduanya mubasyarah. Perbuatan dipanggil selalu.
Mubasyarah ni bahasa kita panggil selalu. Bila kita pegang ketui batu, kita pun hawing batu. Pi ketui batu tu dia panggil mubasyarah. Selalu. Terus dia panggil. Kan? Itu juga perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dia panggil perbuatan tawallud. Tawallud tu maknanya terjadi selepas daripada mubasyarah. Kena ketui batu dekat dai seorang tu, kedepung mampu tu dipanggil tawallud. Itu tawallud. Atau jatuh ketui batu ke atas tanah, itu dipanggil tawallud. Tiga ni idtirari, mubasyarah, tawallud, tiga-tiga perbuatan ni dia masuk di bawah khalaqakum. Masuk di bawah khalaqakum. Maka siapa yang buat? Allah lah yang menjadikan. Allah lah yang membuat semua perbuatan itu. Habis. Lepas itu pula disebut disebut pula di sini dia kata apa? Wa ma ta'malun. Jadi wa ma ta'malun tu kita tulis. Itu isyarat kepada perbuatan ikhtiyari. Itu kita tulis gitu. Jadi wa ma ta'malun tu isyarat kepada perbuatan ikhtiyari. Itu isyarat kepada perbuatan yang bangsa usaha, ikhtiyar dan juga usaha. Ada usaha. Maka bila kita tilik usaha kita, ikhtiyar kita, hakikatnya Allah juga yang buat. Sebab ditilik di awal tu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Inilah dalil kita. Kan dalil dibagi ulama-ulama, ambil dalil untuk nak memahami daripada ayat Al-Quran. Gitu. Kan? Baik. Mengikut kaedah seperti mana kita sebutkan tadi, khalaqakum ditakwil kepada isim fa'il dengan makna khaliqukum. Dengan lepas itu pula wa ma ta'malun kita takwil sekali lagi, ay wa khaliqu a'malikum. Tak kata gitu pula. Jadi kalau kita terjemah secara keseluruhan mengikut kawaid kaedah, dan bermula Allah Ta'ala jualah yang menjadikan kamu dan yang menjadikan sekalian perbuatan kamu. Amin. Itu dia. Itu kaedah. Kalau gitu semua kita buat ni Tuhan buat, pasal kita ada dah. Tak ada apa. Ni tak ada, ni lah dia bagi menafikan perbuatan pada diri kita. Maka kita mengisbatkan yang menjadikan perbuatan itu hanya Allah Ta'ala jua. Isbat Allah jua yang menjadikan, itulah namanya tauhidul af'al. Itu membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segala perbuatan. Kena takdir lagi tauhidul af'al dengan tauhidu fa'ilil af'al. Maknanya membesarkan yang berbuat segala perbuatan itu, iaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ini satu dalil daripada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa adanya tauhid atau kaedah tauhidul af'al. Kan? Baik. Sebab Al-Quran ni tentuan segala-galanya. Nak dapat faham begini ni,
kena melalui proses payah dulu lah, susah dulu, aku tak faham, payah. Dia kena susah dulu baru dapat senang. Itu. Kalau kita nak senang terus tak mau susah, payah pula. Dia kena susah dulu, payah dulu, kena bersungguh-sungguh dulu, barulah hamba ini akan mendapat kesenangan. Kerana cuba kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhan sebut, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa rahsia? Diulangkan ayat ini 2 kali ulang. Ini kita belajar sedikit, orang panggil haqaiq tafsir. Ini dipanggil haqaiq tafsir, hakikat tafsir, ataupun juga dipanggil daqaiqul tafsir, tafsir yang halus, yang semi. Baik, cuba tuan-tuan perhatikan dalam ayat itu perkataan yang berulang 2 kali kan, fa inna ma'al usri yusra. Lepas tu ulang lagi, inna ma'al usri yusra. Baik, jadi perkataan al-usri 2 kali dia ulang dengan ada alif lam. Fa inna ma'al usri, inna ma'al usri, dia ada alif lam. Lepas itu perkataan yusra juga diulang 2 kali tanpa ada alif lam. Yusra. Baik, maka kita kena kenal al-usri kalimah apa, yusra tu kalimah apa. Faham dulu, kenal dulu. Sebab tu kita ngaji jangan panggil matan jurmiyah kan, fal ismu yu'rafu bil alifi. Contohnya isim itu dapat kita kenal dengan ada alif lam. Jadi maknanya al-usru yusra dikabangi kalimah isim. Dia bukan kalimah fi'il, dia bukan kalimah huruf. Baik, bila kita kata isim, beza antara al-usri dengan yusra di isim apa? Al-usri kita panggil isim ma'rifah kan, yusra isim nakirah. Ini kita ambil satu-satu untuk nak faham. Isim ma'rifah, isim nakirah. Maka tuan-tuan, bahawa kita pergi kepada kawaid kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, apabila kalimah yang sama dia berulang-ulang, dia menunjuk apa makna. Tengok disebut kan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi perkataan al-usri dua-dua ada alif lam, dia berulang, maka dia masuk dalam kaedah al-ma'rifatu idza u'idat kan kanat ainal ula. Itu kaedahnya. Isim ma'rifah apabila diulangi, maka isim ma'rifah itu dia satu benda benda yang sama. Walaupun 2 kali dia ulang, walaupun 3 kali ulang, 4 kali ulang, 5 kali ulang, seterusnya 10 kali ulang, tapi benda satu Itu kaedahnya. Al-ma'rifatu idza u'idat kanat 'ainal ula.
Dia ain yang pertama, diri yang pertama, nafsu syai, benda yang sama. Tapi sebaliknya pula isim nakirah, kaedahnya an-nakiratu idza u'idat kanat ainan akhar. Jadi nakirah apabila diulangi, maka hak benar yang ulang tu benar lain. Baik. Jadi di sini mana? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri, usri yang pertama dengan usri yang kedua hatullah. Sama yang kesusahan, kepayahan. Tapi yusra yang pertama dengan yusra yang kedua lain-lain. Yusra yang kedua tu lain, yusra yang pertama tu lain. Inilah hebatnya bagi Al-Quran. Maka di sinilah dapat kita faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, "Lan yaghliba usrun yusraini." Tak akan menang dan kepayahan akan dua kemudahan. Tuan-tuan, cuba kita tengok. Satu lawan dua, mana boleh menang? Mestilah orang bagi menang yang dua. Jadi kemudahan itu menang atas kepayahan. Ini maksud inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maknanya apa? Maknanya kita kena susah dulu. Susah apa? Susah istiqamah mengaji, konsisten mengaji, faham tak faham pun susah nak faham, istiqamah juga. Bila kita melalui dah proses kesusahan dan kepayahan tadi satu saja, maka kita akan dapat kesenangan yang banyak, kan, pembukaan pintu faham yang luas. Ni kan, jadi kena sabarlah. Jadi nak proses untuk kita nak keluarkan 4 perbuatan tadi dalam ayat tadi, kena mengaku, kena mengikut proses qawaid. Dia panggil kaedah. Ada yang kita bincang dulu kaedah tadi. Wallahu mubtada, khalaqa, itu orang panggil wallahu isim, khalaqa bukan isim, dia fi'il. Di situ kita nampak dah syarat nak jadi mubtada khabar mesti mutabaqah antara mubtada dan khabar. Mana kena muafakat. Mubtada kalau isim, khabarnya kena isim. Tapi di sini wallahu isim, khalaqa bukan isim, dia fi'il. Ke mana pula? Maka kita kena takwil. Khalaqa takwil kepada isim fa'il dengan makna khaliqukum. Allah Ta'ala lah yang menjadikan kamu. Baik, bila muafakat mubtada dengan khabar sama isim, dia bagi ma'rifah tarafain, ma'rifah antara mubtada dan khabar. Maka di situ timbullah hasar. Dia bagi ma'rifatul tarafain tufidul hasra. Ma'rifah dua tepi, yakni mubtada dan khabar, maka memberi faedah hasar. Hasar itulah kita terjemah jua tu. Itu yang dia terjemah. Bermula Allah Ta'ala jua, tak ada hal lain. Tak ada lain tu dia panggil nafi tu. Sebab bila ada yang lain, di situ ada syirik. Bila ada syirik, tak ada tauhid. Faham tak? Ni kita nak isbatkan tauhid af'al tu. Jadi Allah Ta'ala jualah, tak ada hak lain. Tak ada lain tu dipanggil tauhid. Ini kaedah ulama sufi, dia nak terikat dengan Al-Quran, dengan kawaid apa yang mereka itu buat. Itu kita nak ajar cara proses tu, kan? Mana ajar proses bagaimanakah cara ulama sufi mengeluarkan kaedah mereka ni, ilmu mereka ini daripada Al-Quran dan juga hadis. Itu kaedah. Jadi kita mengaji cara proses.
Bukan mengaji cara makan telan terus ni. Ada juga orang mengaji jenis telan terus. Pun tak apa dah. Kita sebelum telan proses dulu. Kena proses dulu. Kau mana ni? Kau mana ni? Kau mana ni? Nak buat kau mana ni? Proses dulu. Bawa kita puas hati nak telan pun. Ni bagi telan terus ni. Baik. Itu kaedah dia panggil kaedah. Boleh faham dah? Baru kita faham kejap mantap. Dia panggil teguh. Bila kejap mantap, insya-Allah dah. Tak bergoyang dah. Tak berubah dah. Ini kaedah dia. Baik. Itu satu dalil daripada beberapa dalil daripada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan di atas kaedah cara kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara af'al. Baik, kita tengok lagi yang seterusnya. Dan lagi ditambah lagi dalil. Dan lagi itu maksudnya tambah lagi dalil yang menunjukkan adanya kaifiat cara kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada af'al tu. Yani pada segala perbuatan laku dan juga yang terjadi di dalam alam ini. Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita tengok ni pula. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Biiznillah dengan mana? Biradatillah. Izin dengan makna iradat. Iradat itulah bahasa kita ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi itu orang tak mau mengaji jadi lambat. Orang nak khatam kita, passion kita dah, passion kita mengaji, mengajar bukan passion nak khatam kita, tapi kita nak bagi mantap kita supaya kita jadi baca kita rata. Bukan mengaji rata tapi tak rata. Bila kita mengaji bagi rata, walaupun tak merata tempat kita mengaji, tapi rata. Jadi mengaji rata-rata tempat tapi tak rata nak buat apa. Yang penting mengaji biar bagi rata walaupun tak merata. Baik. Jadi tengok dalam ni sebut la tataharrak zarratun illa biiznillah. Artinya tiada bergerak di dalam alam ini suatu zarrah jua pun. Baca dulu. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala, yakni dengan kehendaki Allah Ta'ala. Izin dengan makna kehendak. Baik. Bagaimana pula cara kita nak memahami hadis ini mengikut konsep tauhidul af'al? Cara kita nak merasakan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni pada segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Baik. Cuba kita perhati secara halusi. Disebut pertama Nabi kita sebut la tataharrak zarratun. Tiada bergerak satu zarrah pun dalam alam ini. Maknanya bila Nabi kita sebut satu zarrah pun tak boleh bergerak, maknanya hak banyak lagi itu lagi-lagi tak boleh bergerak. Faham tak? Faham tak tu? Faham ayat tu? Faham bahasa Nabi tu? Kalau satu pun tak boleh gerak, maknanya banyak, hak banyak-banyak lagi tidak dapat bergerak. Kan? Di situ. Itu kita faham gitu.
Sebab tu ulama mentakdirkan la tatazakratun ai min zarratil mawjudati. Takdir gitu. Jadi tidak dapat bergerak satu zarrah pun daripada zarrah-zarrah yang ada di dalam alam ini. Baik. Tuan-tuan kena faham. Nabi kita guna zarrah. Perkataan zarrah. Nabi tak guna perkataan benda yang besar. Kan? Contohnya beginilah. Nabi tak sebut, dia kata la tatarakul ajram. Nabi tak sebut. Tidak bergeraklah jirim-jirim. Nabi tak sebut gitu. Dan Nabi kita juga tidak menyebut la tatarakul ajsam. Tidak bergeraklah oleh jisim-jisim. Tapi Nabi sebut la tatarak zarratun. Bagaimana kita nak memahami zarrah tu? Kita nak memahami zarrah tadi. Zarrah mengikut Imam Mujahid. Imam Mujahid ialah di antara ulama tafsir. Imam Mujahid mentafsirkan zarrah itu dengan katanya asgharun namli. Asgharun namli maksudnya sekecil-kecil semut. Maknanya semut yang paling kecil sekali. Itu ukuran zarrah di sisi Imam Mujahid. Maka bahasa kita panggil apa? Semut yang paling kecil sekali panggil semut apa? Semut katai kan? Katai. Semut katai, jangan orang katai sudah. Semut katai. Semut katai. Itu semut yang paling kecil. Baik itu dia ketin kita pun katai. Semut katai. Semut katai main. Baik. Tapi zaman sekarang dipanggil zaman moden hari ini, itu iktibar zaman Imam Mujahid. Kalau zaman sekarang dipanggil zarrah tu dipanggil apa? Atom. Atom, molekul apa lagi dah, hanya kecil-kecil. Kecil tu dipanggil atom. Kecil sungguh. Itu zarrah. Kan? Kalau dalam istilah tauhid dipanggil jirim firid atau jauhar firid. Satu benda yang sangat halus kecil sehingga tidak boleh bahagi dah. Habis kecil. Kalau benda tu boleh bahagi lagi, tu orang panggil tak kecil, kita panggil zarrah ni. Jangan sebut mayat tu boleh dipotong-potong badan ni. Kerat-kerat. 2-3 kerat lagi. Ni paling tak boleh bahagi dah. Zarrah. Kecil semua. Dah tu. Tapi kalau mengikut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mentafsirkan zarrah itu begini. Dia kata apa? Setiap kali kamu letakkan tapak tangan kamu di atas tanah, lepas tu kamu angkatkan tapak tangan kamu, maka yang melekat pada tapak tangan kamu itu, hak lekat itulah dipanggil zarrah. Jadi kalau tuan-tuan letak tangan atas meja, angkat tangan yang lekat, nampak apa? Tak nampak apa-apa. Tapi sebenarnya ada habuk. Ada habuk. Habuk tu lah dipanggil zarrah. Besar tu. Maka habuk ni tuan-tuan, dia tidak boleh bergerak ni di dalam alam ini kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izin. Kalau benda yang kecil itu pun tak boleh bergerak melainkan dengan izin Tuhan, maka bagaimana dengan badan kita, meja, bangunan, motor dan sebagainya lagi, hak benda-benda yang besar-besar. Hak kecil pun tak boleh gerak, hak besar lebih-lebih lagi tidak dapat bergerak kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak izin. Baik, itu kita nak faham. Pada yang kedua kita nak faham illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Dia tak kata melainkan dengan izin sultan. Dia tak kata melainkan dengan izin raja.
Dia tak kata melainkan dengan izin Tok Penghulu ataupun orang panggil PM, Perdana Menteri dan sebagainya. Tak. Maknanya apa? Semua perkara tertumpu berhajat kepada Allah. Allah sajalah yang terkaya daripada semua perkara. Di situ tauhid. Faham tak? Situ tauhid af'al. Ni dalam hadis ni kita dapat memahami la tatarraku zarratun illa biiznillah. Tiada bergerak di dalam alam ini suatu zarrah jua pun, satu zarrah jua pun, melainkan dengan izin Allah. Lepas itu orang tanya kita pula, mai tak mana jua tu? Kita bincang, tak apa kita bincang. Sebab kaedah kita kaji, mengaji, kaji untuk kita nak pastikan. Tapi kita kaji mengikut qawaid, daripada kaedah-kaedah agama, bukan luar daripada kaedah-kaedah agama. Di mana? Tamai dan kata nafi isbat, la nafi illa isbat. Maka di situlah terbit jua. Tiada bergerak melainkan tujuan bagi isbat illa. Sebab illa itu dia salah satu daripada adat hasar. Dia panggil perkakas yang digunakan untuk menyimpankan. Yang ini tersimpan boleh bergerak. Semua zarah dalam alam ini tersimpan dan berhajat kepada keizinan Allah dan juga kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Semua berhajat kepada Tuhan. Semua berkehendak kepada keizin Tuhan. Kalau Tuhan tak izin, tidak boleh bergerak. Sedangkan Allah tak berhajat kepada semua perkara. Di situ dah dipanggil wahdaniyah, tauhid. Wahdah, keesaan, ketunggalan. Tuhan tak berhajat kepada semuanya, berhajat ke dia belakang. Kan? Boleh faham tak tu? Ini konsep untuk kita nak memahami konsep tauhidul af'al. Ngajilah tak insya-Allah. Kau itu buka, semakin terbuka lagi. Dan insya-Allah kau itu buka. Yang perlu kita sabar, kita istiqamah, kita konsisten, insya-Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rahsia-rahsia ini. Baik. Kemudian cuba kita tengok lagi, itu dua dalil. Yang pertama dalil daripada ayat Al-Quran, dalil yang kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ketiga dia wahai perkataan ulama sufi. Baik, tengok dia kata, dan lagi berkata Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu. Jadi kita pernah cerita bahawa Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu ini, beliau mendapat kegelaran Sayyidul Usyaq, ataupun juga disebut sebagai Sayyidul Ashiqin, iaitu ketua bagi orang-orang yang asyik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah ketuanya. Di zaman dia, pada masa dia, digelarkan oleh ulama dengan Sayyidul Usyaq ataupun Sayyidul Ashiqin. Dia panggil ketua orang-orang yang asyik. Mereka ni asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka asyik ni tuan-tuan, dia adalah satu maqam, satu kedudukan maqam bagi hati. Kan? Bagi hati. Dan asyik itu juga adalah samarah, buah atau hasil daripada mahabbah, kecintaan.
Bila mereka ini cinta mereka, hubungan cinta mereka kepada Allah Ta'ala itu sangat kuat, maka mereka akan asyik. Kan? Asyik. Jangan kita lah. Bila cinta kita dekat telefon tu kuat, dia asyik tengok telefon, tak makan nasi. Wah, mana cinta kat telefon, kuat tengok telefon, sikit-sikit tengok telefon, asyik tengok telefon 3-4 jam tengok. Payah makan, payah minum, tengok telefon, asyik sangat dengan telefon. Begitu juga seorang yang asyik dengan Al-Quran, dia baca Quran. Seorang yang asyik dengan kitab, dia baca kitab. Seorang yang asyik dengan hadis, dia baca hadis. Dia asyik, kan? Seorang yang asyik dengan Dragon Ball, tengok Dragon Ball lah. Ini cerita budak-budak lah, Dragon Ball. Asyik dengan Dragon Ball. Lah ni Naruto. Baik, cerita dia. Baik. Jadi bila seorang itu dia sampai peringkat asyik. Asyik ni kita nak buat ibarat apa? Asyik ni bukan takat asyik mata ya tuan-tuan, tapi asyiknya Sayyidi Umar Al-Farid ni seluruh dalaman dia, darah daging dia asyik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hebat. Baik, kita tengok disebut apa dalam konteks ataupun dalam bab yang kita bincang mengenai bagaimana cara kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tauhidul af'al. Tengok yang sebut, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat disebut hakamtu biriddati. Kalau kita tengok dalam kitab apa nama kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain juzuk yang pertama, di awal lagi hasyiah itu dia sebut, Imam Sawi dia sebut hakam tu, dia tak sebut qadai itu. Tapi satu maknanya, qadai itu dengan hakam tu maknanya sama. Aku hukumkan diriku dengan murtad. Satu maknanya. Tapi dah abang di segi ibarat. Kalau orang tegur kita bukan qada itu, hakam itu, kita jawab riwayatain, ada dua riwayat. Kita kena terbuka lah dalam masalah ni. Jangan kita masalahkan, tak betul ini qada itu yang aku jumpa hakam tu. Maka kita jangan kritik. Sebab bila kritik lagu tu nampak sangat kita tak reti. Kan? Sebab tu Dr. Sayyid Muhammad Alawi sebut dalam kata-katanya, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu. Siapa yang pengetahuannya sikit tak luas, maka dia akan banyak kritik. Orang yang pengetahuannya luas, dia tak kritik. Dia kata ni memang ada riwayat yang lain, memang ada riwayat yang lain, riwayat begini, begitu, begini. Maka dia tak kritik sebab pengetahuan dia luas. Kita ni yang suka kritik begitu, kritik begini, semua orang tak betul, dia ya betul. Itu maknanya dia dangkal atau singkat dalam pengetahuan. Jangan jadi begitu. Baik. Jadi cuba kita tengok apa dia terjemah disebut artinya. Arti perkataan Sayyidi Umar bin Al-Farid radhiyallahu anhu, katanya, jikalau terlintas di dalam hatiku suatu kehendak akan yang lain daripadamu, mu itu ridha kepada Allah, kan?
atas khatirku. Terlintas tu, jikalau dengan lupa sekalipun, nescaya aku hukumkan diriku itu dengan murtad. Intaha. Allahu Akbar. Nak urai perkataan dia ini susah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat. Sebab bahasa mereka bahasa tinggi, sastra mereka sastra yang tinggi, isyarat mereka isyarat yang tinggi. Jadi berajan kita ini kena buka kepada kitab-kitab yang banyak. Kan? Saya sendiri pun buka merujuk perkataan ini kepada paling 6 buah kitab syarah bagi matan tersebut. Kan? Tapi kita boleh buat kesimpulannya begini di beberapa peringkat. Cuba tuan-tuan tengok dulu satu persatu. Dan kita depan kita rujuk. Kan? Baik. Jadi yang pertama, kita bahas dulu bersangkut paut dengan kaifiyah mengesahkan Allah Ta'ala pada af'al itu bagaimana. Jadi bila disebut gini, jikalau terlintas di dalam hatiku, kita faham situ. Pertama kita kena faham lintasan hati. Lintasan hati kalau mengikut Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, boleh rujuk dalam kitabnya Fathur Rahman bi Syarhi Risalatil Wali Arsalan. Boleh rujuk dalam tu, iaitu Fathur Rahman bi Syarhi Risalatil Wali Arsalan, dipanggil syarah bagi kita Hikam Ibn Ruslan. Hikam Ibn Ruslan ni ada 30 lebih, tak banyak. Tapi hikam tu daripada awal sampai akhir semuanya cerita tauhid af'al. Nak mengeluarkan kita daripada syirik khafi. Itu kalau kita mengaji Hikam Ibn Ruslan tu, daripada awal cerita dia sampai akhir sekali, semua cerita tauhidul af'al atau hakikat tauhid ataupun tauhid al-sufi. Dan InsyaAllah nanti ke depan ada masa, ada waktu kita bincang, kita muzakarah kitab tu. Dan panggil hakikat tauhid ataupun tauhid al-sufi, ataupun juga dipanggil tauhid khas, tauhid ahli khusus. Kan? Disebut begitu. Baik. Jadi disebut di sana khatir itu ada 5 jenis. Yang pertama dipanggil khatir Rabbani, dipanggil lintasan Rabbani. Yang kedua dipanggil khatir malaki, malaki, dipanggil juga lintasan malaki, malaikat. Yang ketiga dipanggil khatir aqli, dipanggil lintas yang akal, datang daripada akal. Dan yang keempatnya dipanggil khatir syaitani, dipanggil lintas yang datang daripada syaitan. Dan yang kelima terakhir dipanggil khatir nafsani. 5 jenis ni dipanggil lintasan-lintasan yang datang di dalam hati kita. Maka dalam 5 jenis ni kita bagi kepada 2 yang terpuji, dan bagi yang terpuji kita bagi kepada 2 bahagi. 1 terpuji, 1 yang keji, 2 bahagi. Maka yang terpuji itu 3 awal tadi ni, Rabbani, Malaki, Aqli. Ini masuk dalam khatir mahmud, yang dipuji, yang terpuji. Kan? Kemudian 2 yang akhir dipanggil khatir syaitani dan juga nafsani. Ini yang mazmum, yang tercela, yang dikeji. Baik.
Maka secara basicnya untuk kita nak memahami khatir yang Rabbani ini, dia tidak melintas melainkan ingat Tuhan saja. Kita ambil secara basic. Basicnya mudah faham lagi kan? Khatir malaki dia lintasan dalam hati kita, lintasan suruh buat baik ya. Jahat apa? Baik. Kemudian khatir aqli ini fungsinya bila terlintas dalam hati kita dua jenis lintasan. Lintas nak buat baik, lintas nak buat satu perkara. Maka lintasan ini dia fikir. Aku nak buat ni dapat pahala ke? Lepas pada dosa ke? Aku nak buat ni dapat manfaat ke, mudarat ke? Itu aqli namanya. Baik. Ini baik. 3 benda ni baik. Jadi lintasan syaitan ni maklum. Tak payah abang lah. Lintasan tu dia suruh kita buat jahat ya. Nafsu pun begitu juga. Dia suruh kita buat benda-benda yang menyalahi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka untuk pengetahuan dan tuan-tuan hadirin sekalian, lintasan yang melintas dalam hati orang panggil Sayyidi Umar bin Farid ni, maksudnya di sini apa? Lintasan yang lain daripada lintasan Rabbani. Itu maksud. Jikalau terlintas dalam hatiku suatu kehendak yang lain akan yang lain daripadamu atas khatirku, atas lintasan aku ini. Maksud lintasan di sini lintasan mana? Iaitulah lintasan yang 4 tadi. Malaki kan, aqli, syaitani, nafsani. Kalau lintas 4 ni kan, sebab apa yang kata 4 ni? Sedangkan malaki tu kan baik, betul baik, tapi baik dia kira aghyar, dia kira benda yang lain daripada Allah. Faham tak? Di situ. Walaupun benda tu baik, tapi benda tu ghairullah, benda tu lain pada Allah. Aku tak mau lintas dalam hatiku yang lain pada Allah. Aku nak lintas Allah dia. Jadi lintasan Allah dalam hatiku tu, itu khatir Rabbani namanya. Jadi itu baik. Walaupun kita kata malaki itu baik, aqli itu baik, tapi dia masuk dalam ghairullah, masih wallah, dia masuk dalam benda yang lain pada Allah. Aku tak mau tu pun. Walaupun benda tu baik, tapi aku tak mau lintas benda tu. Aku nak lintasan Allah saja. Nampak tu? Ini untuk kita nak memahaminya kan. Satu. Baik. Dia kata kalaulah melintas benda yang lain selain pada Allah lantas aku hukumkan diriku ni dengan murtad. Baik. Itu yang pertama kita nak faham. Yang kedua, kita kena faham perkataan di sini dia panggil apa? Perkataan dia nak ikhbar. Dia nak cerita, kata dalam hatiku ni tak terlintas benda lain, hanya yang lintas Allah je. Sebab apa? Sebab dalam dirinya itu sudah dipenuhi dengan musyahadah tauhidul af'al. Bila dalam dirinya dipenuhi dengan musyahadah tauhidul af'al, itulah kita ibarat panggil fana. Bila fana, yang lain hilang, yang lain tak ada. Yang ada kekal dalam dirinya apa? Syuhud dan pandang kepada Allah Ta'ala sahaja. Itu yang nak abang ya. Baik. Lepas tu kita pergi selebih lagi. Adakah dia abang dia cerita begini ni dia takabur? Tak. Dia tak takabur. Dia abang begini kerana tahaddus bin ni'mah.
nak menceritakan nikmat, nak kongsikan nikmat kepada orang lain dengan makna alhamdulillah, Tuhan bagi dekat aku ini tak ada terlintas dalam hatiku, hanya lintasan dia saja, hal lain tak terlintas langsung. Bang begitu. Tu banyak makna tu kita nak kena fahami. Jadi kita ambil ringkas bagi mudah untuk kita nak memahami tauhid af'al. Baik. Lepas tu baru kita pergi pula. Kalau dah terlintas dalam hatiku ni begitu, maka aku hukumkan diriku dengan murtad. Murtad di situ tu apa maksud? Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab yang kita sebutkan tadi juga menyebut murtad di sini dengan makna turun dari atas ke bawah. Bahasa kita panggil jatuh pangkat lah. Dia ada pangkat atas di sisi Tuhan. Bila dia ingat benda yang lain pada Tuhan, pum, jatuhlah dia ke bawah. Itu mana murtad. Maka kita dapat faham di situ murtad. Di situ murtad apa? Dia panggil murtad riddah lughawiyah, bukan riddah syar'iyah. Sebab riddah dia ada dua kan, riddah lughawiyah, riddah syar'iyah. Murtad dari segi sudut bahasa maknanya kembali ke pakaian lain kan. Sebab tu kita mengaji dalam bahasa murtad, dia panggil daripada perkataan radda ataupun irtadda. Jadi radda satu makna dengan makna raja'a, pulang, kembali balik. Tu bahasa kita panggil yang ni murtad lah. Terkejut kawan tu, jangan demam lawak kita. Murtad bila dia keluar pada kampung kita 10 tahun tak pernah balik, tiba-tiba dia balik, kita katakan lah murtad bila? Tu murtad di situ. Murtad segi bahasa mana balik bila 10 tahun yang keluar pada kampung. Murtad lughawiyah dengan mana rujuk, raja'ah, ruju'an, kembali balik, pulang balik ke kampung halaman. Itu mana murtad dari segi sudut bahasa. Jadi maknanya apa? Dulu dia duduk di peringkat bawah, lepas tu dia usaha mujahadah, dia naik sampai peringkat atas, tiba-tiba murtad, jatuh balik. Itu mana murtad dalam istilah ini. Bukan mana murtad terkeluar pada agama Islam, tak? Faham tak? Kalau murtad dengan makna terkeluar pada agama Islam, itu maknanya apa? Itu maknanya putus agama Islam, dipanggil riddah syar'iyah. Baik. Ataupun kalau dalam bahasa sufi yang lain dia panggil apa? Dia panggil orang yang macam ni, dia panggil al-firar minallah. Sebab firar dia ada dua makna. Firar ilallah satu, al-firar minallah, berlari kepada Allah, itu kita berhadap. Kalau berlari daripada Allah, itu kita kembali balik kepada zaman kita dulu. Contohnya macam ni, seorang ini zaman muda dia buat maksiat, lepas dia buat maksiat, dia kembali kepada Allah, dia tinggal maksiat tersebut, lepas tu dia buat ta'at sampai satu tahap dia patah balik buat maksiat. Itu namanya al-firar minallah, berlari daripada Allah. Ataupun juga disebut sebagai mana? Dia panggil riddatul muridin. Istilah dia riddatul muridin, panggil murtadnya para murid. Contohnya lagu ni, seperti tuan-tuan nak minta maaf, contoh saja. Seperti satu orang dulu dia tak mengaji, dia buah. Lepas tu dia mengaji pulun ngaji, pop, sampai satu tahap
dia patah balik. Aku tak gelap ngaji, ngaji pun tak lepa. Itu namanya riddatul murid. Murtad para murid, maknanya dia kembali balik kepada awal pekerjaan dia dahulu. Dia pun begitu. Bila dia ni mujahadah dengan tauhidul af'al sampai satu tahap yang tinggi, tiba-tiba dia patah balik. Dia syirikkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila terlintas dalam hatinya, dia ingat benda yang lain. Maka ketika itu dia kata, aku hukumkan diriku ini dengan murtad kalaulah hatiku ini melintas suatu yang lain padamu, wahai Tuhan. Itu ini istilah murtad di sini, kan? Maka kalau kita tengok dalam Asy'iyah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain Al-Allamah Imam As-Sawi, dia kata tahap begini dia panggil tahap taqwa khawasil khawas. Ada dia tahap taqwa ni dia ada tiga, ada taqwal awam, ada taqwal khawas, ada taqwal khawasil khawas. Takwa orang awam apa ni? Takwa orang awam ini dia hanya buat apa yang Tuhan suruh buat, semua buat. Dia tinggal apa yang Tuhan suruh tinggal. Itu takwa orang awam. Dengan kita lah. Sebaliknya takwa orang khawas, dia buat apa yang Tuhan suruh dia buat. Yang Tuhan suruh tinggal, dia tinggal. Bukan setakat tu, tapi dia jaga hatinya juga daripada sifat-sifat yang tercela. Itu takwa khawas. Tapi takwa khawasul khawas bukan jaga sifat tercela, tapi jaga hatinya, tak ingat yang lain, hanya ingat pada Tuhan saja. Ini khawasul khawas. Duk tahap ni, lepas tu Imam Al-Allamah As-Sawi dia kata ini isyarat kepada taqwa khawasul khawas. Orang-orang yang tinggi. Bila kita tengok sini munasabah lah Syekhul Islam kata dia duduk di tahap tinggi, tiba-tiba dia ingat benda yang lain pada Tuhan, syirik, ketepung, jatuh ke bawah, itu murtad. Semua bila kita tengok kepada rojok kitab-kitab tadi, semua maksudnya membawa pada maksud yang sama. Bukan riddah di situ, bukan riddah syar'iyah, riddah pada istilah syarak, tetapi riddah di situ ialah riddah pada istilah lughawiyah dan juga pada istilah sufi, ulama tasawuf. Faham? Intah habis. Allah, itulah sebab itu Syekh Ahmad Tayyib bin Al-Bashir, seorang ulama Maghribi, mengatakan bahawa tauhid af'al ni yang paling susah dan payah. Dalam empat tauhid tu, tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, dalam empat ni yang paling susah dan payah ialah tauhid af'al. Kan? Ini paling susah. Sebab tu dia banyak panjang sikit perbahasannya. Kalau kita tengok dalam kitab ni kan, dia panjang sikit perbahasan dia. Kalau kita nak bandingkan dengan tauhid, lain sikit, lain sikit-sikit kan. Tengok tauhid asma sikit kan, tauhid sifat pun sikit kan, tauhid zat pun tak banyak mana. Tapi yang banyak sikit panjang tulisannya ialah tauhid af'al. Tapi bila kita dapat menguasai tauhid ni, insya-Allah hak selepas yang padanya itu mudah. Sebab kita dah dapat tapak dah. Lepas tu yang kedua, yang ketiga dan yang keempat tu semakin mudah sebab dah ada tapak dah. Kan? Ada tapak, jangan menega lah. Dapat satu pintu, lepas tu pintu nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu kau yang mudah malah. Kau yang mudah malah. Baik.
Lalu cuba kita tengok sikit lagi. Dia sebut, maka nyatalah dengan yang tersebut itu, mana yang tersebut daripada huraian tadi, bahawasanya ma'rifah ahli sunnah wal jamaah, makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan. Barang perbuatan ada, ia perbuatan tak ada. Bila kita tengok, oh, kita ni sebenarnya tak ada apa, tak ada apa, kan? Sebab tu kalau kita pelajari dalam kitab Ad-Durrun Nafis, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, dia kata apa? Kita ni umpama wayang kulit ni. Kita ini umpama wayang kulit ni. Tahu wayang kulit? Etong ekeng tu lah. Faham tu mana? Etong ekeng tu boleh dah bergerak. Kalau tidak digerakkan oleh tu dalam ada gerak. Etong ekeng tu, etong ekeng tu dia tidak boleh bergerak kalau tu dalam tidak menggerakkan. Jadi etong ekeng tu bergerak tu sebab tu dalam yang menggerakkan. Pergi sana, pergi sini, buat tarik gitu, tarik gini kan. Macam tu perumpamaan. Lepas tu hakikatnya etong ekeng tu ada gerak, tak ada. Kadang orang ni buat begitu, disebut tiada sekali-kali mempunyai perbuatan. Barang apa perbuatan pun ada. Pilih pada hakikat. Sebab apa kita tilik kepada yang berbuat perbuatan tu satu ya, Allah jua. Tu ya, Allah jua. Dan kata setengah ulama pula, itu kita buat misal etong ekeng dasar ni, itu pada ayat yang pertama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan juga pada hadis tadi, tidak dapat bergerak melainkan dengan izin, yakni dengan kehendak Allah. Tengok etong ekeng tadi, tidak dapat bergerak melainkan dengan kehendak tu dalam. Tu dalam nak gerak letak atas mana, nak pacak atas mana, dia nak hayun ke mana, kan? Dia nak ubah letak atas mana, ikut kehendak dia. Tu dalam tu. Macam itulah kita hidup dalam dunia ini, kan? Baik. Contoh yang kedua, kita buat misal. Tengah ulama dia buat misal, kita makhluk ini, dia kata mana, diumpamakan seperti orang mati yang berada di hadapan tukang mandi. Biasa ada tuan-tuan tengok orang mandi mati, orang mati. Macam tu. Orang mati tidak boleh bergerak apa pun, duduk senang. Tukang mandi ni nak tonyoh tak mana, dia nak kepak tak mana, dia nak basuh tak mana. Kita tidak boleh bergerak. Macam itulah kita di hadapan Allah. Ikut kehendak Allah. Dia nak letak ke mana, dia nak susun ke mana, dia nak pilih ke mana. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat. Muafakan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah dari segi hakikat. Tapi dari segi syariat kita ini Allah Ta'ala jadikan kita usaha dan ikhtiar. Cumanya bila kita kena wajib etikad, usaha kita, ikhtiar kita sama sekali tidak memberi bekas apa-apa pun. Lepas tu bila kita pukul balik kepada hakikat, lagi tu hakikatnya kita tak ada apa juga. Ya, tak ada apa juga lah hakikat. Ada apa lah, namo ya, ada
Macam ni lah juga tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Orang tanya kita kerja apa? Oh, saya kerja lecturer, pensyarah. Gaji sebulan banyak mana? 10,000. 10,000. Dengar 10,000 tu macam ada dah kat kita 10,000. Bila dapat 10,000, tolak kereta 5,000, sewa rumah 2,000, bayar iuran api, bayar pimai tahun tu, tinggal lah habu. Dengar 10,000, tapi ada apa? Tak ada apa, tinggal habu. Dengar hebat lah kan, 10,000 sebulan. Tapi tolak ni dan tinggal apa? 1,000 ya katanya, 100 lah kata. Itulah. Tapi orang tertipu. Orang tak nampak benda tu. Orang nampak 10 tu, dia tak nampak dia habis ke mana. Di situ bagi kehidupan dunia yang Tuhan sebut, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu mata benda yang sangat menipu daya. Orang tertipu dengan gaji 20,000, tapi tak ada pun. Habis tolak sana tolak sini, tertipu. Tapi kita tak nampak, ni boleh jadi menantu ku 10,000 sebulan. Tolak main mak mentua sebulan bagi kat dia 1,000 lah, kat dia bagi habu. Nak boleh juga, nak bagi pun tak cukup. Itulah tipu daya ni mami. Tak nampak benda ni halus. Macam itulah hakikatnya kita tidak ada apa-apa pun disebut. Hanya tengok kita balik, hanya yang berlaku, hanya sahaja yang berlaku di dalam alam ini semuanya af'al Allah Ta'ala. Ini semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Kita tulis sikit lagi selapis. Af'al Allah dengan makna berlaku semuanya itu dengan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam tauhid, dia masuk dalam beriman dengan qada qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis dengan ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Tuhan tak kena, kita laku tu ya. Habis. Jadi nak suruh kita pandang Allah jua yang berbuat. Itu saja cara kaifiyat tauhidul af'al yang menafikan syirik khafi. Tu ya. Baik. Maka ketika itu tetaplah Allah Ta'ala wahdaniyah pada af'al, mustahil padanya kam muttasil pada af'al dan kam munfasil pada af'al. Melainkan yang ada pada makhluk ini usaha dan ikhtiar ila akhirih. Wallahu a'lam. Tam tu dulu. Maka ketika itu tanda tu Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mashkura wa tafaqqa ba'dahu tabarrukan ma'suman maghfura
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد